peperangan. Demi peperangan The Israeli military carried out at least yang tidak berpenghujung. تحضيرية وقصف. Ikuti bual bicara kami pada malam ini hanya di Astro Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada penonton di rumah dalam rancangan Ummah di Hati. Nama saya Irham Musna, moderator anda pada malam ini. Jadi dalam episod kali ini kita akan mengadakan satu sesi bual bicara di mana kita akan mengupas tentang krisis Israel-Palestin. Baitul Maqdis seperti yang kita semua tahu merupakan satu kota suci bagi tiga agama iaitu Islam, Judisma dan juga Kristian. Dan kini telah pun menjadi satu tanah rebutan oleh ketiga-tiga agama ini yang terdiri daripada masyarakat negara Palestin dan juga masyarakat Israel. Sebenarnya krisis ini bukanlah satu krisis yang baru. Ia bermula pada tahun 1881 di mana kedatangan masyarakat Yahudi secara besar-besaran telah pun berlaku ke dalam tanah Palestin. Ketika ini kita tahu tiada lagi kewujudan tanah yang digelar sebagai Gaza maupun tanah yang digelar sebagai Israel. Yang hanya ada pada waktu itu hanyalah tanah yang bergelar Palestin, di mana tanah ini telah pun dikuasai oleh Empayar Uthmaniyah. Jadi seterusnya pada tahun 1915, Perang Dunia Pertama telah pun tercetus. Berlaku perebutan kawasan jajahan Empayar Uthmaniyah di mana pada akhirnya kawasan Empayar Uthmaniyah ini telah pun dijajah oleh kerajaan British sendiri. Dan di sinilah di mana bermulanya pembunuhan beramai-ramai telah pun berlaku ataupun dikenali sebagai genocide terhadap masyarakat Yahudi. Dan kita semua tahu pemimpin yang bernama Hitler merupakan pembunuh kepada masyarakat Yahudi itu sendiri. Jadi ketika perkara ini berlaku, di sinilah pergerakan ataupun pelarian masyarakat Yahudi datang semula ke tanah Palestin dan mereka mula untuk menetap dalam tanah Palestin itu sendiri. Dan di sini juga mulanya perebutan tanah antara rakyat negara Palestin dan juga masyarakat Yahudi pada ketika itu. Seterusnya pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun dikenali sebagai PBB telah pun membuat satu resolusi untuk membantu rakyat Palestin dan juga masyarakat Yahudi yang menetap di negara Palestin ini sendiri. Dan resolusi ini dikenali sebagai Resolusi 181. Dan resolusi ini adalah bermatlamatkan untuk membahagikan tanah antara rakyat Palestin dan juga masyarakat Yahudi yang menetap. Namun resolusi ini pada akhirnya gagal untuk dijalankan. Israel telah membuat penempatan mereka sendiri dan telah pun diperangi oleh negara-negara Arab sekeliling. Dan kita lihat pada hari ini, peperangan ini masih lagi berlaku setelah berdekad lamanya. Baik, ini merupakan satu sejarah ringkas tentang bagaimana krisis Israel-Palestin berlaku. Jadi pada hari ini kita akan mengupas dengan lebih mendalam dan saya menjemput panel, ahli-ahli panel yang berpengalaman dan lebih dekat dengan isu krisis Israel-Palestin ini. Bersama-sama kita pada hari ini, saya perkenalkan panelis yang pertama. Saya kira ramai antara kita yang mengenali beliau. Dr. Haji Muhammad Haris, Presiden Pertubuhan MyCare, sebuah pertubuhan badan bukan kerajaan yang telah bertahun lamanya bergiat aktif dalam misi kemanusiaan. Penelis kita yang kedua ialah Tan Sri Muhammad Haikal bin Syafi'i, merupakan seorang wakil tetap negara Malaysia untuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Beliau pernah berkhidmat di Amerika Syarikat, Emirat Arab Bersatu dan juga Indonesia sepanjang kerjaya diplomatik beliau. Seterusnya ialah Profesor Madya Nurul Atikah Nurizuddin, seorang pensyarah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang juga merupakan seorang pakar dalam undang-undang antarabangsa. Dan akhir sekali, individu yang disegani, saya perkenalkan kepada anda Profesor Dr. Malik, Setiausaha Agung Pertubuhan Kerjasama Islam ataupun dikenali sebagai OIC. Jadi, mari kita terus kepada soalan pertama dalam sesi bual bicara pada malam ini. Soalan saya yang pertama adalah kepada Dr. Haris sendiri. Kita sedia maklum tentang krisis Palestin Israel ini yang sudah berlaku berdekad lamanya, namun
Baru-baru ini krisis ini semakin hangat dibincangkan terutamanya oleh netizen-netizen di media sosial dengan menggunakan tanda pagar ataupun hashtag Save Syekh Jarrah. Jadi bolehkah doktor terangkan kepada penonton semua bagaimana sebenarnya isu ini boleh untuk tercetus? Silakan doktor. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Cik Moderator. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, sebenarnya konflik di antara Israel dan juga Palestin ni sudah lama berlarutan dan tercetus sejak terdirinya negara yang kini dikenali sebagai Israel pada tahun 1948. Yang mana pada tahun itu bermulanya pengusiran umat Islam yang menetap di kawasan Syekh Jarrah tersebut. Dan kawasan Syekh Jarrah ni terletak di kawasan timur Jerusalem. Dan kejadian yang telah menyaksikan beratus umat Islam diusir keluar dari rumah mereka ini digelar oleh umat Palestin sebagai peristiwa Nakba. Yang mana peristiwa Nakba ni sebenarnya merupakan satu simbolik kepada terhadap peristiwa Exodus Nabi Musa, yang mana pada ketika itu Nabi Musa telah memimpin orang Yahudi keluar dari cekaman kekejaman Firaun. Dan kisah ini kita dapat lihat banyak dikupas di dalam Al-Quran, di dalam kitab Injil dan banyak lagi kitab-kitab lama yang lain. Okey. Sejak dari itu, mereka yang telah dihalau keluar dari Syekh Jarrah ini telah memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan semula kawasan penempatan mereka di Syekh Jarrah di Mahkamah Israel. Namun yang demikian, disebabkan oleh keputusan Mahkamah Israel yang saling tidak menyebelahi pihak umat Islam di Syekh Jarrah, maka mereka terus-menerus hingga ke hari ini dilabel sebagai pendatang, sedangkan mereka merupakan penduduk asal Syekh Jarrah. Baik, ke isi saya yang seterusnya iaitu konflik 1956. Yang mana pada tahun 1956, sebenarnya mereka yang telah diusir keluar dari Syekh Jarrah ini, umat Islam ni, telah mendapatkan kata putus dengan pertama pihak PBB dan yang kedua dengan pihak Jordan. Yang mana pada ketika itu, Jordan merupakan mereka yang mempunyai kuasa terhadap kawasan tebing barat. Kawasan tebing barat ni kawasan yang merangkumi kawasan Syekh Jarrah. Dan mereka yang telah dihalau keluar umat Islam ni telah mendapatkan kata putus untuk mendapatkan semula penempatan di Syekh Jarrah. Namun yang demikian, usaha ini gagal sebab pada tahun tersebut Israel telah berjaya untuk mengambil alih kawasan timur barat. Dan usaha ini semakin boleh dikatakan gagal lagi apabila pada tahun 1967 bukan sahaja kawasan timur barat yang telah diambil oleh Israel, bahkan keseluruhan kawasan timur Jerusalem telah diambil alih oleh Israel. Dan setelah Israel berjaya mengambil alih keseluruhan kawasan tersebut, mereka telah banyak memperkenalkan undang-undang yang tidak masuk akal dan tidak adil kepada umat Islam yang berada di sana. Sebagai contoh, undang-undang yang membenarkan keluarga Yahudi untuk menuntut semula hak mereka yang telah hilang diambil sama ada oleh Jordan ataupun British sebelum tahun 1967. Dan mengapa keputusan ini tidak adil ialah kerana hak tersebut tidak diberikan kepada umat Islam, hanya kepada keluarga Yahudi. Maka ini telah mencetuskan rasa tidak puas hati terhadap umat Islam yang berada di Syekh Jarrah kerana mereka tahu hak mereka terhadap kawasan tersebut akan terus ditindas. Baik, ke isi saya yang seterusnya iaitu lebih banyak pengusiran. Bermula dari tahun 1982, penduduk Yahudi yang mula menetap di kawasan Syekh Jarrah telah mula berani untuk menyaman umat Islam yang berada di Syekh Jarrah dengan alasan mereka ini merupakan pendatang. Dan apabila perkara ini dibawa ke Mahkamah Israel memutuskan bahawa umat Islam di Syekh Jarrah boleh untuk terus menetap di Syekh Jarrah, namun mereka perlu membayar sewa. Dan secara logiknya ini merupakan keputusan tidak masuk akal. Mengapa mereka perlu membayar sewa sedangkan mereka merupakan penduduk asal yang berada di Syekh Jarrah? Maka lebih banyak kes selepas itu mengenai tidak membayar sewa oleh umat Islam di Syekh Jarrah kerana secara logiknya umat Islam di Syekh Jarrah tidak ingin membayar sewa. Maka sejak dari itu lebih banyak kes yang mana melibatkan keluarga Islam dihalau keluar dari Syekh Jarrah. Ditambah lagi dengan keputusan Mahkamah Israel yang boleh dikatakan lagi terang lagi bersuluh sangat menyebelahi pihak Yahudi. Dan ini semua untuk merealisasikan cita-cita utama mereka iaitu untuk menguasai kota Jerusalem secara keseluruhan. Maka secara penutupnya, kita dapat lihat sejauh mana penindasan yang telah dialami oleh umat Islam yang berada di Syekh Jarrah. Yang mana daripada dahulu lagi mereka tidak henti-henti untuk
memperjuangkan hak mereka di kawasan Syekh Jarrah. Dan sebenarnya pengusiran umat Islam yang berada di Syekh Jarrah ini hanyalah satu daripada sebab utama mengapa berlakunya konflik di antara Israel dan juga Palestin yang baru sahaja berlaku baru-baru ini. Maka dari itu, saya berharap bahawa perkongsian yang baru saja saya kongsikan sebentar tadi dapat membuka mata dan juga perhatian semua umat Islam yang berada di seluruh dunia agar sama-sama kita mendoakan saudara kita yang berada di Palestin. Kerana bukan sahaja senjata api merupakan senjata umat Islam, bahkan doa juga merupakan senjata yang kuat yang dimiliki oleh umat Islam. Oleh itu, sekian saja penyampaian saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Doktor. Memang apabila kita lihat kembali kepada sejarah, memang satu perkara yang menyedihkan. Jadi sekarang di atas taliannya, baik, sekarang di atas talian kami bawakan kepada anda secara lintas langsung seorang wartawan yang kini berada di Palestin sendiri untuk menceritakan keadaan sebenar di sana sekarang. Jadi saya jemput, silakan Norman. Hello Norman, silakan. Saya kini berada di Palestin untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi semasa di sini. Keadaan di sekitar Masjidil Aqsa dalam keadaan yang semakin tenang, namun kelihatan pegawai tentera masih membuat rondaan di sekitarnya. Di sana kita dapat lihat Allahu Akbar. Hello Norman. Hello. Okay, baik. Telah pun terputus ya Norman di atas talian. Tadi semoga semuanya baik-baik sahaja di sana. Kita akan kru dan kaki tangan dalam keadaan yang selamat. Jadi kita teruskan sesi perbincangan kita dengan soalan seterusnya. Saya ingin ajukan soalan ini kepada Tan Sri ya, Tan Sri Haikal. Sebagai wakil Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu sendiri iaitu PBB. Bagaimana anda melihat PBB ini mampu untuk memainkan peranannya? Silakan Tan Sri. Baiklah, terima kasih saudari moderator. Baik, isu yang berkaitan dengan Palestin serta konflik Israel-Palestin ini memerlukan perdebatan, resolusi dan daya yang berterusan di PBB. Sejak ditubuhkan pada tahun 1948, Majlis Keselamatan PBB telah meluluskan sekurang-kurangnya 79 resolusi yang berkaitan dengan Arab Israel. Sebagai contohnya, resolusi 242, Perjanjian Perdamaian antara Arab dan Israel. Walau bagaimanapun, jika dilihat pada peperangan 2021, seperti yang sedia maklum, Majlis Keselamatan terdiri daripada 5 ahli tetap iaitu UK, Amerika Syarikat, China, Perancis dan Rusia serta 10 ahli tetap. Malaysia bukanlah tergolong sebagai ahli Majlis Keselamatan PBB buat hari ini. Ini tertakluk kepada bahagian 5 Piagam PBB perkara 23 hingga 32. Jadi kembali kepada peperangan 2021 ini, sejak krisis ini berlaku, 14 daripada 15 ahli Majlis Keselamatan bersetuju untuk mengeluarkan resolusi. Namun disekat oleh kuasa veto Amerika Syarikat. Jadi sekatan ini telah mengundang kecaman antarabangsa kerana PBB dianggap sebagai badan yang tidak berguna, seolah-olah tubuh yang mendiamkan diri ketika berlakunya ketidakadilan di dunia. Hanya 138 daripada 193 negara mengiktiraf Palestin sebagai negara yang sah, manakala 49 negara tidak mengiktiraf Palestin. Jadi negara yang menyokong Palestin seperti Malaysia, Turki dan China telah menyuarakan kekecewaan mereka dengan tindakan PBB yang mendiamkan diri, terutamanya kepada tindakan Amerika Syarikat yang menghalang perdamaian antara Palestin dan Israel. Namun begitu, setelah dikecam, PBB tetap mengeluarkan pernyataan yang mengecam keganasan kemanusiaan ini. Rentetan daripada kebisuan yang dipaparkan oleh Majlis Keselamatan PBB menyebabkan orang ramai keluar dan mengadakan demonstrasi sebagai tanda solidariti bersama rakyat Palestin. Demonstrasi yang
Yang pertama dilaporkan telah diadakan pada 9 Mei di mana rakyat Jordan jiran kepada Palestin Israel berdemonstrasi di hadapan kedutaan Israel di Amman. Dari sejak itu, rakyat di negara-negara barat yang lain seperti Afrika Selatan, Sweden, Kanada, malah warga Amerika Syarikat sendiri pun mengadakan demonstrasi menunjukkan sokongan terhadap Palestin. Hal ini kerana teknologi semakin berkembang dan maklumat boleh dikongsi ke seluruh pelosok dunia. Propaganda Israel juga tidak boleh sewenangnya dikongsi kepada orang ramai dan tidak mampu diseleweng dengan fakta yang tidak tepat. Maklumat yang dikongsi melalui media sosial seperti Instagram, Twitter dan Facebook walaupun dihalang oleh pihak berkenaan telah berjaya sampai ke pengguna di seluruh dunia dan mendidik mereka tentang perkara yang sebenarnya berlaku di Palestin. Jadi sungguh pun pihak PBB secara tidak terus mengecam tindakan Israel, namun pihak PBB telah berusaha untuk mengeluarkan fakta seperti statistik kematian, kerosakan dan sebagainya kepada dunia melalui media sosial rasmi serta web rasmi PBB, serta laman sesawang rasminya tentang perihal peperangan Israel-Palestin ini. Jadi, seterusnya, perkara 2 piagam PBB menghalang PBB untuk campur tangan dalam hal domestik sesebuah negara. Namun begitu, undang-undang ini tidak menghalang PBB daripada memberi sumbangan asasi manusia seperti makanan, menyediakan kem pelarian dan lain-lain yang disediakan oleh pihak PBB atas kontribusi dan gabungan oleh negara-negara lain. Setakat ini, sebanyak 22.5 juta dolar Amerika Syarikat telah disalurkan bagi membantu rakyat yang tertindas di Palestin. Sumbangan dari Malaysia juga seperti makanan, buku serta baju juga turut disalurkan ke rakyat Palestin melalui badan bukan kerajaan atau NGO. Dari perkembangan media sosial juga turut memudahkan badan-badan ini serta PBB juga untuk meraih sumbangan kemanusiaan dan menyumbang terus kepada rakyat yang tertindas di Palestin. Jadi sekiranya pihak yang sepatutnya memberi sumbangan lambat terus kepada rakyat Palestin dan pelarian yang tidak mampu atas dasar diplomatik, individu yang mempunyai servis kemanusiaan seperti kita, rakyat biasa, juga mampu menyumbang sedikit harta demi kelangsungan hidup saudara kita yang tertindas di Palestin. Jadi kesimpulannya, semua pihak perlulah memainkan peranan mereka dalam membantu peperangan dan penindasan ini berakhir. Untuk protes besar-besaran adalah sememangnya tidak munasabah, tambahan pula pada waktu pandemik seperti begini. Namun sebagai tanda solidariti terhadap warga Palestin, Malaysia telah mendirikan sekatan secara langsung dan tidak langsung di arena antarabangsa seperti tidak mengiktiraf Israel, sebagai negara dan menghalang warga negara Malaysia untuk melangkah masuk ke Israel dan sebaliknya. Jadi tekanan politik juga dilakukan terhadap Israel supaya mereka dan negara-negara lain di dunia tahu bahawa Malaysia mengutuk dengan keras tindakan jijik terhadap warga Palestin. Malaysia mampu menjadi contoh di PBB bahawa negara kita mampu untuk bertindak dengan tegas demi menuntut keadilan yang sama di dunia. Jadi dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada saudari moderator atas peluang berdialog pada malam ini. Baik, terima kasih Tan Sri. Bila kita dengar apa yang Tan Sri katakan, memang benarnya kita sebagai rakyat Malaysia sendiri, sebagai seorang individu, sebenarnya banyak sahaja yang kita boleh untuk lakukan demi membantu masyarakat Palestin di sana. Baik, soalan seterusnya kepada Profesor Madya Nurul Atikah. Ramai antara kita terutamanya golongan muda kini ada yang tidak ingin terlibat sama dalam membincangkan tentang krisis Israel-Palestin ini hanya atas alasan kerana rakyat Palestin dahulu yang memulakan serangan ke atas rakyat Israel. Jadi sebenarnya kita tahu bahawa rakyat Palestin sendiri, mereka sendiri mempunyai hak untuk melindungi diri mereka sendiri di bawah undang-undang antarabangsa. Jadi bolehkah Prof terangkan kepada penonton pada hari ini sedikit tentang bagaimana undang-undang antarabangsa ini terlibat dalam menangani krisis Israel-Palestin. Silakan Prof. Terima kasih saya ucapkan Cik Moderator.
Ya, benar sekali Cik Husna. Saya setuju bahawa walaupun majoriti rakyat kita menyokong bangsa Palestin, masih terdapat segelintir golongan muda yang berpendapat tindakan Palestin untuk menyerang semula Israel adalah salah. Amat penting untuk kita tahu bahawa serangan Israel terhadap bangsa Palestin bukan satu isu yang baru maupun pertama kali, tetapi sudah berlaku bertahun-tahun lamanya. Sebab utama serangan ini berlaku adalah kerana bangsa Israel ingin menakluki tanah Palestin dan mengisytiharkan tanah tersebut sebagai sebahagian daripada tanah Israel. Sejak itu kita dapat lihat serangan demi serangan terpaksa ditempuhi oleh bangsa Palestin, di mana beratus rakyat Palestin termasuk orang tua, wanita dan kanak-kanak telah cedera parah dan terkorban di tangan bangsa Israel sendiri. Serangan daripada bangsa Israel ini merupakan satu jenayah antarabangsa yang bukan saja telah mencabuli hak asasi manusia tetapi mencabuli undang-undang antarabangsa, undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan menyalahi Konvensyen keempat Geneva 1949. Oleh itu Palestin menggunakan hak untuk mempertahankan diri mereka dengan menyerang semula bangsa Israel ini. Hak ini telah diperuntukkan bawah undang-undang antarabangsa di mana bangsa yang diserang boleh menyerang semula bangsa yang menyerang mereka demi mempertahankan diri mereka. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahawa serangan semula daripada bangsa Palestin terhadap bangsa Israel bukan merupakan satu jenayah tetapi merupakan satu hak untuk melindungi diri mereka daripada ancaman jenayah bawah undang-undang antarabangsa. Berbalik semula kepada soalan daripada Cik Moderator tadi tentang bagaimana undang-undang antarabangsa dapat menangani krisis Israel-Palestin ini. Pertama sekali, penting untuk kita tahu bahawa jenayah oleh bangsa Israel walaupun jelas di mata dunia jenayah tersebut bukan walaupun jelas di mata dunia jenayah daripada bangsa Israel ini bukan saja dilindungi tetapi juga disokong oleh negara besar Amerika Syarikat. Seperti yang kita semua sedia maklum, Amerika Syarikat merupakan negara kuasa veto. Oleh sebab itu, walaupun sudah bertahun-tahun lamanya bangsa Palestin diserang oleh Israel, tidak pernah sekalipun Israel dibawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Namun, antara tindakan yang boleh diambil bawah undang-undang antarabangsa terhadap Israel ialah pertama sekali, Israel boleh diheret dan dibicarakan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa atas inisiatif pihak pendakwaan Mahkamah Jenayah Antarabangsa atas alasan jenayah perang. Ini merupakan perkembangan baru di mana pada 5 Februari 2021 baru-baru ini, Mahkamah Jenayah Antarabangsa telah memutuskan bahawa mereka boleh menyiasat dan menghukum jenayah-jenayah perang dan jenayah-jenayah antarabangsa yang berlaku di Palestin bermula daripada 13 Jun 2014. Rentetan Mahkamah Jenayah Antarabangsa telah mengiktiraf Palestin sebagai negara pihak pada Statut Rom. Ini merupakan jalan baru untuk membawa penjenayah-penjenayah perang seperti bangsa Israel ini ke muka pengadilan walaupun Israel bukan negara pihak kepada Statut Rom. Selain itu, pada pendapat saya, sudah tiba masanya peguam-peguam antarabangsa membuat tafsiran-tafsiran baru pada undang-undang antarabangsa sedia ada. Seperti kita lihat, Amerika Syarikat telah membuat satu tafsiran baru di mana hak mempertahankan diri termasuk dalam hak mempertahankan diri daripada pengganas-pengganas. Tafsiran ini tidak umum ini dan merupakan satu tafsiran baru daripada Amerika Syarikat sendiri. Oleh hal yang demikian, peguam-peguam antarabangsa boleh membuat satu inisiatif untuk membuat satu tafsiran baru di mana hak penentuan kendiri bangsa Palestin boleh juga termasuk dalam hak mempertahankan diri.
Jadi dapat saya simpulkan di sini bahawa undang-undang antarabangsa kini membolehkan Israel untuk dibawa dan dihukum di Mahkamah Jenayah Antarabangsa walaupun mereka tidak boleh dihukum dan diheret di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Namun, peguam-peguam antarabangsa perlulah memainkan peranan untuk menyumbang dan membuat tafsiran baru pada undang-undang sedia ada kini bagi melindungi bangsa Palestin yang serang oleh Israel. Jadi saya rasa sekian saja daripada saya atas apa tindakan yang boleh diambil bawah undang-undang antarabangsa terhadap bangsa Israel. Terima kasih Cik Moderator atas peluang hari ini. Baik, terima kasih Prof. Amat bermakna ya perbincangan kita pada malam ini. Kita dapat lihat dan menilai tentang krisis Israel Palestin dari sudut undang-undang antarabangsa itu sendiri. Baik, seterusnya persoalannya adalah apabila krisis ini semakin teruk dan membimbangkan, kita dapat lihat bagaimana Presiden Turki sendiri Recep Tayyip Erdogan telah pun menyeru pemimpin-pemimpin negara Islam untuk bersatu membantu rakyat Palestin. Dan perkara ini telah pun dilakukan pada minggu lepas di mana Presiden Tayyip Erdogan telah pun menghubungi pemimpin negara Islam ini. Jadi antara salah satu cara untuk mereka membantu ini adalah dengan mengadakan persidangan OIC. Jadi soalan saya kepada Profesor Dr. Zaid, apakah hasil perbincangan OIC ini dan jika boleh Prof tambah sedikit, bagaimana agama Islam memandang isu peperangan ini supaya boleh untuk diambil pengajaran oleh penonton di luar sana? Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator Cik Husna atas soalan yang diberikan. Jadi untuk persidangan OIC yang telah pun berlangsung pada minggu lalu, iaitu tarikh 11 Mei 2021. Jadi apa yang berlaku pada waktu itu ialah Presiden Turki sendiri yang telah diberitahu oleh Cik Husna sebentar tadi, iaitu Recep Tayyip Erdogan, telah menelefon Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Yatuddin Al-Mustafa Billah untuk mengadakan satu persidangan tergempar untuk Pertubuhan Kerjasama Islam ataupun dipanggil sebagai OIC ini bagi membincangkan isu keganasan Israel terhadap Palestin. Jadi seperti tertera di slide ini, pada tanggal 16 Mei, satu sidang video tergempar peringkat Menteri Luar Jawatankuasa Eksekutif OIC telah pun dilakukan. Dan saya juga tertarik dengan soalan saudari moderator apabila menanyakan soalan tentang bagaimanakah Islam ini memandang tentang isu peperangan, supaya kita boleh ambil pengajaran daripada bagaimana agama Islam memandang isu peperangan dan juga kita adaptasikan dalam dunia hari ini. Jadi saya suka untuk kongsikan kepada anda beberapa petikan ayat Al-Quran, iaitu contohnya antara petikan yang saya ambil ialah surah Al-An'am ayat 151 yang menekankan tentang kepentingan nyawa. Jadi saya mohon untuk membaca petikan ini, iaitu berbunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah melainkan dengan jalan yang hak dibenarkan oleh syarak. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu memahaminya. Jadi ayat ini menekankan bahawa kita tidak boleh membunuh jiwa-jiwa yang tidak berdosa, jiwa-jiwa yang tanpa sebab kenapa kita perlu untuk dibunuh. Jadi ayat ini menerangkan bahawa kita perlu untuk menjaga kepentingan nyawa dan menjaga jiwa setiap orang dalam dunia ini.
Dan saya juga suka untuk petik daripada ayat Al-Anfal ayat 58, di mana surah ini menekankan tentang untuk kita menghormati perjanjian. Jadi kalau kita melihat status quo yang berlaku pada hari ini, apabila kita semua gembira apabila ada satu genjatan senjata telah pun diluluskan. Tetapi perkara ini menjadi hangat dan sedih apabila daripada puak Israel sendiri telah pun mengkhianati dan tidak mematuhi genjatan senjata ini. Jadi surah ini sangat penting dan sangat berkait rapat tentang isu apabila Israel ini tidak mematuhi perjanjian ataupun genjatan senjata yang telah pun dipersetujui. Di mana ayat ini saya petik iaitu, dan jika kamu khawatir akan pengkhianatan dari satu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Jadi ayat ini memberikan pengajaran kepada kita tentang status quo semasa, iaitu kita perlu menghormati apa jua perjanjian yang telah kita persetujui. Jadi kita boleh ambil pengajaran di sini, kita tidak boleh mengikuti apa yang telah dilakukan oleh puak Israel apabila mereka tidak pun mematuhi genjatan senjata yang telah pun dipersetujui. Jadi seterusnya, saya juga suka untuk petik ayat Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat 58, di mana ayat ini menerangkan bahawa orang-orang kafir yang ada dalam dunia kita hari ini hanya akan selamat di dunia sahaja. Saya petik ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa, dan janganlah orang-orang yang kafir itu menyangka bahawa mereka akan dapat melarikan diri dari kekuasaan Allah. Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan. Jadi ayat ini cuba memberi mesej bahawa memang kalau kita lihat puak Israel ataupun orang-orang Israel ini telah pun menduduki ataupun menjajahi tanah Palestin. Tapi perkara ini adalah perkara yang sementara sahaja. Di mana saya suka untuk menyentuh ayat 197 surah Al-Imran yang mengatakan apakah di manakah tempat orang kafir di akhirat kelak. Jadi ayat ini mengatakan bahawa semuanya itu hanyalah kesenangan yang sedikit, akhirnya akan lenyap. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat ketepatan. Jadi daripada dua surah ini kita boleh simpulkan bahawa untuk pengorbanan yang telah dilakukan oleh warga Palestin untuk mempertahankan hak mereka, sebenarnya ayat-ayat Al-Quran telah pun menetapkan bahawa akan ada satu pengakhiran yang manis dan gembira untuk mereka apabila orang-orang kafir ini akan akhirnya diletakkan di tempat neraka yang digelar sebagai Jahanam. Seterusnya, dan untuk kedua hadis ini saya rujuk apabila hadis ini menerangkan tentang adab kita untuk berperang. Hadis riwayat Islam mengatakan bahawa apabila kamu sudah keluar untuk berperang, janganlah kamu membunuh kanak-kanak, warga emas dan wanita. Dan untuk hadis jangan kita merosakkan alam serta yang berkait rapat tentang isu genjatan senjata, hadis riwayat Abi Daud mengatakan bahawa janganlah kamu menenggelamkan pokok tamar dan membakarnya. Janganlah menyembelih binatang ternakan, jangan memuat ataupun memungkiri janji. Jadi dua ayat ini, hadis ini boleh untuk kita ambil pengajaran supaya bagaimana orang Israel ini tidak pun mematuhi adab peperang apabila mereka ini banyak kita lihat menyerang orang-orang seperti kanak-kanak, warga emas dan wanita. Dan malah mereka ini telah pun memungkiri janji iaitu daripada genjatan senjata itu sendiri. Baik Prof, saya ada soalan kepada Prof. Sebentar tadi Prof ada mengatakan untuk berkongsi kepada kita semua tentang hasil perbincangan daripada perjumpaan OIC
yang lalu. Jadi bolehkah Prof berkongsi sedikit tentang hasil perbincangan tersebut? Ya, betul. Saya hampir terlupa tadi anda Cik ada mengatakan untuk soalan ini. Okey, seterusnya. Jadi hasil perbincangan OIC yang lalu, terdapat 6 cadangan yang telah pun dibentangkan, iaitu pertama untuk mendesak PBB supaya memaksa Israel ini untuk mematuhi undang-undang. Itu cadangan pertama. Kedua adalah untuk menggesa PBB menyediakan perlindungan antarabangsa, iaitu untuk warga Palestin yang telah pun terkesan. Ketiga, cadangannya ialah untuk masyarakat antarabangsa perlu benar-benar memberikan tekanan terhadap Israel. Dan untuk yang keempat, cadangannya ialah untuk mendesak masyarakat sivil seluruh dunia untuk terus mengetengahkan pencabulan undang-undang antarabangsa, iaitu seperti yang telah diterangkan panel yang sebentar tadi, untuk kita menekankan daripada aspek media sosial, kita bagi tahu orang tentang isu-isu yang telah berlaku di Israel dan Palestin. Kelima, komuniti antarabangsa perlu terus mencari penyelesaian muktamad untuk bagaimanakah pengakhiran daripada krisis Israel dan Palestin ini yang telah berlaku lama. Dan yang keenam, cadangannya adalah untuk menekankan kepentingan semua negara anggota OIC untuk terus bersatu untuk mencari penyelesaian dan membantu menyelesaikan isu Israel dan Palestin. Jadi itu adalah cadangan-cadangannya daripada OIC. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Jadi semua cadangan ini merupakan satu cadangan yang amat baik dan amat bagus jika kita pada akhirnya boleh untuk memastikan cadangan ini boleh untuk dilangsungkan. Jadi sekarang sudah tiba pada sesi yang terakhir, iaitu sesi soal dan jawab. Saya kira kesemua ahli-ahli panel pun berjaya mengupas isu ini dengan lebih mendalam. Jadi sekarang beralih kepada sesi soal dan jawab. Kepada penonton di rumah di sana, jika anda ingin bertanyakan sebarang soalan kepada ahli-ahli panel kita pada malam ini, anda boleh untuk menghubungi 03-774-5667. Jadi baik, saya dapat informasi bahawa kita sudah pun ada pemanggil di atas talian. Silakan. Hello? Hello? Assalamualaikum. Nama saya Sufina Baharudin. Saya merupakan seorang pelajar jurusan Sains Politik. Saya ingin bertanya, disebabkan krisis ini satu krisis yang besar dan seharusnya diselesaikan secepat mungkin, mengapa PBB hingga sekarang masih tak mampu untuk bantu pihak yang terlibat? Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Cik Sufina. Saya kira ia merupakan satu soalan yang jelas. Jadi apabila kita menyentuh tentang isu PBB, saya kira Tan Sri Haikal merupakan individu yang paling layak untuk memberi jawapan. Silakan Tan Sri. Baik, terima kasih Cik Sufina dan saudari moderator untuk soalan tadi. Seperti yang saya sudah terangkan, perkara dua piagam PBB menghalang PBB untuk campur tangan secara terus kepada hubungan domestik sebuah negara. Jadi pihak PBB sebagai pengaman tidak boleh menolong dengan membekalkan tentera atau senjata terus kepada pihak Palestin, serta tekanan dan faktor politik oleh kuasa besar seperti Amerika Syarikat serta UK menghalang PBB untuk terus menyelesaikan krisis ini. Namun begitu, pihak PBB mampu memberi sumbangan kemanusiaan kepada negara-negara yang terlibat ini. Jadi saya kira kalau PBB tidak boleh membantu dengan senjata, PBB mampu membantu dengan cara lain, iaitu makanan dan perbincangan supaya dapat menyelesaikan krisis ini dengan lebih cepat untuk semua pihak yang berkenaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Tan Sri. Benar sekali ya, sebenarnya PBB atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini amat memainkan peranan yang penting, tetapi kesemuanya pasti akan melibatkan permainan politik dan juga kuasa veto dalam PBB itu sendiri yang pada akhirnya
akan menjadi keutamaan negara yang berkepentingan saja. Jadi saya kira bual bicara kita pada malam ini sudah pun di fasa yang terakhir dan saya kira bual bicara kita berjaya untuk dikupas secara menyeluruh dan mendalam oleh kesemua ahli-ahli panel kita. Saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli panel yang terlibat sama dalam perbincangan pada malam ini. Jadi saya harap pihak penonton di rumah sana mampu untuk mengambil iktibar dan mempelajari sesuatu daripada krisis Israel Palestin ini dan sama-sama kita membantu dan menyumbang apa sahaja yang kita boleh lakukan kepada rakyat Palestin di sana. Jadi kita jumpa lagi dalam sesi seterusnya pada waktu dan siaran yang sama dalam rancangan Ummah di Hati. Terima kasih.